نبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه من الأنبياء والمرسلين وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها، خصوصا إلى أرواح والدنا ومعلمينا ومشايخنا ولجميع الحقوق علينا أجمعين. شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت رضي سهلا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات وهمي وافتح علينا معرفة العلم وسهل لنا أبواب فضلك وأتمم لنا نورنا يا أرحم الراحمين. اللهم آمين اللهم آمين. Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, puan-puan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, seterusnya sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi keizinan kepada kita untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Marilah juga sama-sama kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar semua? Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah SWT dengan izinnya kita dipertemukan kembali. Rasa macam dah lama saya tak datang kemari. Masuk 3 minggu no? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah izinkan kita untuk bertemu. Tuan-tuan dan puan-puan, ada beberapa perkara yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berlaku sepanjang minggu lepas. Satu perkara yang memang kita tidak jangka sebagaimana yang dinyatakan di dalam athar yang begitu banyak. Antaranya adalah faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kan satu benda yang biasa disebutkan yang akan menjadikan peringatan kepada diri saya dan buat semua jemaah. Apabila datang ajal seseorang kamu, maka dia tidak akan tercepat ataupun terlewat satu saat. Berita sedih ini saya nak kongsikan tuan-tuan dan puan untuk mengambil iktibar bersama. Dalam tempoh kurang daripada 5 hari, saya telah kehilangan 2 orang yang banyak memberi kesan kepada diri saya. Dan pemergiannya itu dalam keadaan yang mengejutkan, kan, yang tidak disangka-sangka. Sebab itu tuan-tuan dan puan yang saya nak kongsikan pada malam ini, kematian ini dia tak tunggu. Dia tak tengok kita ni dah sampai usia 63 tahun akan dipanggil kembali, ataupun mungkin lebih cepat daripada itu.
Cuma sinonimnya dalam cerita saya pada malam ini, yang seorang ni abang sepupu saya, nawaitunya nak meninggal sama macam umur Nabi, dan Allah perkenankan. Maksud dia cukup umur 63, qalu inna. Dan yang seorang lagi ni makcik saya tuan-tuan, sakitnya telah pun bertahun-tahun, yang kami do'im mungkinlah kan, do'im ni dia dah akan pergi dulu, rupanya tidak. Tapi kematiannya 4 hari selepas itu. Subhanallah. Nak cerita tuan-tuan yang seorang ni berumur 63 tahun, yang seorang berumur 95 tahun. Kan jarak umur yang begitu panjang. Tapi nak cerita, kematian tak tunggu siapa dulu. Dia tak tunggu maksudnya yang tu akan pergi dulu, tak begitu. Kan? Dan kematian ni bila datang, dia akan jemput dan pergi. Maksudnya bila dia kata qalu inna lillah, maksudnya dah tak ada dah. Habis kan? Habis dah. So tazkirah saya pada malam ni memulakan kuliah kita. Dah lama tak jumpa tuan-tuan cerita pasal mati. Kenapa tuan-tuan kadang-kadang dalam kesibukan kita bekerja ni, kita terlupa kan nak ingat pasal mati. Dan Allah takdirkan abang sepupu ni meninggal ketika sedang bekerja. Angkat kelapa, kemudian beritahu kat orang rumah dia, saya rasa macam nak pitam lah. Rupanya selamat. Qalu inna lillah. Allahu akbar. So ingatan kepada kita tuan-tuan kan, ingatan kepada kita, lebih-lebih lagi yang telah pun meningkat usia kan. Bukan yang muda ni akan selamat, tak juga tuan-tuan, kan, tak juga begitu. Semoga kita Allah berikan dengan ganjaran husnul khatimah. Allahumma amin. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, malam ini kita nak sambung pengajian kita. Kita sedang berbincang melalui kitab Fiqhul Manhaji jilid yang pertama. Perbincangan kita yang lepas berhenti sampai bahagian air. So insyaAllah malam ni kita nak sambung bahagian air. Walaupun mungkin perbincangan bahagian air ni kita dah dengar dulu lama dah. Okay, kalau kita dah dengar dulu lama, alhamdulillah, kita nak ulang kembali supaya ingatan itu terus melekat dekat minda kita. Okey. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini. Allahumma amin. Kitab yang berada di tangan kita ini tuan-tuan dan puan-puan adalah kitab Fiqhul Manhaji, kitab terjemahan diketuai oleh Sahibus Samahah Datuk Seri Dr. Muhammad Zulkifli Al-Bakri dan anak muridnya, terbitan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. So jilid yang pertama, muka surat yang ke-131. Tapi versi yang dekat saya ni adalah versi digital. Sebab tu nampak macam main handphone kan. Betul tuan-tuan. Tengah buka kitab. Okey, inilah teknologi tuan-tuan Inilah teknologi yang kita kena manfaatkan. Ada satu benda yang menarik tuan-tuan tengah teknologi ni yang kita kena manfaatkan, iaitu teknologi ChatGPT. Cerita pula pasal teknologi malam ni. Tu tuan-tuan Kerana apa? Kerana supaya kita tidak tertinggal dengan teknologi yang ada. Kan, tiada istilah maklumat kita tidak tepat, maklumat kita tertinggal. Cuma kita kena pandai menggunakan teknologi supaya maklumat itu sentiasa kita akan dapat kan daripada sumber-sumbernya yang tepat. Okey, insya-Allah. So kita nak baca bahagian air muka 131. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fi darain. Bahagian air, bismillahirrahmanirrahim. Air terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu air suci dan menyucikan. Yang kedua, air suci dan menyucikan tetapi makruh digunakan. Yang ketiga, suci tetapi tidak menyucikan. Dan yang keempat, air yang bernajis. So ada 4 lah. Suci lagi menyucikan, suci lagi menyucikan tetapi makruh digunakan, suci tapi tidak menyucikan, dan satu lagi air yang bernajis. Yang paling senang nak tahu air yang bernajis kan, kena tai ataupun kena najis, consider dia kena najis. Tetapi kena tengok pula jumlah air tu banyak mana kan. Kalau jumlah air itu banyak kan, pada kadaran lebih daripada 2 kolah, maka air itu kena tengok pula sifat airnya, sama ada sifat air itu berubah ataupun tidak. So ada 3 sifatnya. Adakah berubah warna, bau ataupun rasa. Kalau berubah, maka air itu menjadi air yang bernajis. Sebaliknya tidak. Okey.
Air yang bersuci, air yang suci lagi menyucikan. Air yang suci lagi menyucikan ialah air mutlak yang kekal dengan sifat asal kejadiannya yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Air tersebut masih dikatakan air mutlak walaupun ia sudah berubah disebabkan lama terbiar, disebabkan tanah, lumut dan tempat bertakung atau tempat mengalirnya yang mengandungi belerang. So air yang suci yang menyucikan iaitu air mutlak. Air yang digunakan untuk mengambil wudu, kemudian air yang boleh digunakan untuk membersihkan najis, mengangkat hadas dan benda-benda lain. Walaupun air itu bertakung dalam tempat yang lama dan mungkin dia akan berubah warnanya disebabkan oleh tercampur dengan tanah ataupun terkesan dengan lumut jadi warna hijau, tetapi air itu tetap menjadi air yang mutlak, suci lagi menyucikan. Semua air itu dikatakan air mutlak. Ini kerana air tersebut sukar untuk dielakkan daripada perkara-perkara tersebut. Okey, tanah bukan najis tuan-tuan kan? Kalau musim hujan kita tengok air yang lalu dalam parit ataupun longkang nampak warnanya keruh. Kan setengah orang kata macam air susu kan? Air apa? Teh tarik. Tapi dia bukannya najis. Berbeza dengan air yang kena najis. So air tanah sebenarnya adalah suci. Malah air tanah menjadi salah satu daripada bahagian air yang diperlukan untuk membersihkan najis mughallazah, najis besar. Kan dia najis ada 3 kan, mukhaffafah yang ringan, mutawassithah yang sederhana, dan mughallazah itu yang besar. Kan najis mughallazah ni paling senang sekali kita nak ingat. Kenapa? Kerana contohnya adalah najis anjing dan khinzir dan keturunan daripada kedua-duanya. Dan najis mukhaffafah pun senang nak ingat tuan-tuan, kerana contohnya cuma satu. Apa dia? Najis kanak-kanak lelaki, bukan najis berak tuan-tuan. Maksud dia adalah kencing. Kencing kanak-kanak lelaki yang berumur bawah 2 tahun yang hanya minum susu ibunya sahaja. Susu ibu ya, bukan susu lembu, bukan susu formula, susu ibu sahaja. Ada ke tak ada? Ada, insya-Allah. Yang itu kita akan jumpa nanti. Itu contoh dia tuan-tuan. Dan najis mutawassithah ni ialah najis pertengahan, yang itu paling banyak sekali contohnya, seperti najis tai cicak, tai burung, kan najis kita, kencing kita, itu adalah najis mutawassithah. Okey. So kaedah menyucikan tu macam mana? Insya-Allah kita akan bincang kemudian, insya-Allah. Dalil yang menunjukkan kesucian air mutlak ialah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, qama a'rabiyyun fabala fil masjid faqama ilaihi an-nas liyaqa'u bih faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'uhu wa hariku ala bawlihi sajlan min ma' aw dhanuban min ma' fa innama bu'ithtum muyassirina walam tub'athu muassirin. Maksudnya seorang badui berdiri lalu kencing di dalam masjid Nabi SAW. Kemudian para sahabat pergi mencegahnya. Lantas Rasulullah SAW bersabda, biarkan dia dan curahkanlah di atas air kencingnya setimba air. Sesungguhnya kamu dibangkitkan untuk memudahkan, bukan menyusahkan. Ini satu hadis ya, yang menjadi hujah cara untuk membersihkan najis menggunakan air yang mutlak. Kan dalam kisah ni terang senang untuk kita faham. Seorang badui ni macam mana tuan-tuan? Badui ni rupanya adalah orang Arab yang tinggal daripada luar kota, yang tinggal di kawasan padang pasir, yang hidupnya mengembala. Dan kalau kita baca hadis Nabi yang panjang, sahabat Nabi SAW memang ternanti-nantikan badui ini datang. Kerana orang yang datang berjauhan dengan Nabi ni, bila datang dia bawa masalah baru yang Nabi akan ceritakan cara penyelesaian. So dalam kes yang berlaku ni, badui itu pergi buang air dekat masjid Nabi SAW. Tapi bukan kat tengah tuan-tuan, kat ujung. Kan? Kalau kat tengah tempat sembahyang pun kita nak luku juga kan, geram masa kan, tak ada tempat lain kau nak membuang. Kan itu. So bila dia buang, kata sahabat dia nak tahan, Nabi tak bagi, biarkan dia buang dulu.
Kan, biarkan dia buang dulu, pasal kalau dia lupa nanti dia jadi benda lain pula, jadi bergaduh dan sebagainya. So lepas dia buang, kata Nabi, ambil air, setimba air dan jirus pada tempat najis tersebut. So ada beberapa perkara yang kita kena faham. Satu, air yang digunakan. Kemudian kedua, kadar air tersebut. Kan, kadar air tersebut. Kemudian ketiga, sifat air. Okey, air yang digunakan adalah air mutlak, sifatnya suci lagi menyucikan. Kadarnya banyak mana dalam kes yang disebutkan dalam hadis ini, 1 timba. Cuma kalau kita imagine timba kita hari ni, saiz mana ustaz ya, yang besar ke yang kecil ustaz, susah juga nak ditakrifkan ni tuan-tuan tapi dalam cerita ni sekadarnya timba itu adalah timba yang digunakan untuk yang boleh menjerus najis dan najis itu hilang. Ketiga-tiga sifat tadi, bau, warna dan rasa. Kalau kita lihat kepada kedudukan timba yang ada pada zaman Nabi SAW, dia tidaklah secantik timba yang ada pada zaman kita. Kan, molek je tu kan, satu timba kan sampai 5 liter kan demi kandungan airnya. Zaman dulu tak begitu tuan-tuan. Kan, bersifat lebih kecil lagi timba itu. Okey? Dan daripada timba itu digunakan untuk menjerus najis, dan jumlah air yang ada daripada timba itu dapat menghilangkan dan membersihkan kawasan yang kena najis. Ini adalah hukum yang telah pun termaktub dalam kitab dan hadis Nabi SAW, dan kita ambil istinbat daripadanya. Sesungguhnya kalau tempat kena najis, ambil air jirus dan tempat itu akan jadi bersih. Cuma kalau kita tak confident tu soal nombor 2. Kan, tak confident, dah buat macam mana? Kena jadi confident tuan-tuan. Kan, kita buang air, kita rasa macam bila kita basuh tu ada lagi kat punggung, so basuh lagi. Macam mana tahu confident tak confident? Kan, tangan kita ni kesat tuan-tuan tapi kalau terkena najis kan, sama ada najis yang berupa yang keluar daripada kubul ataupun dubur, dia berjalan depan atau belakang, bila dia keluar dia akan jadi licin. So kalau kita basuh masih lagi rasa licin, maksudnya najis itu belum lagi bersih, masih lagi ada. Kalau tak confident juga macam ustaz, ambil cermin bubuh tengok ada lagi ke tidak. Kan, kadang-kadang kita rasa tak confident kan, kadang-kadang tak pusing. Lebih-lebih lagi kalaulah tadi kita makan pedas, kena cir warbir kan. Kalau kena cir warbir ni kadang-kadang kita risau. Macam dah sudah tapi macam ada benda mengalir. Ambil tisu, cuba letak kat situ, tengok ada lagi ke tidak. Kalau ada lagi, basuh lagi tuan-tuan. Walaupun begitu, ada kes di mana dalam fiqh disebutkan sulusul baul ataupun sulusil baul. Kes di mana seseorang yang tidak mampu menahan najis daripada keluar sentiasa. Dalam kes sulusil baul ni adalah kencing yang tidak lawas. Nak buat macam mana? Kaedah dia kan, kalau kita nak solat, kita kena basuh tempat yang keluar najis, kemudian ambillah sabun tangan ke atau ambil tisu, tutup bahagian najis tersebut dan pergi solat. Habis ustaz, kalau keluar masa solat dimaafkan. Tapi lepas solat tu jangan nak solat semula. Dah cukup untuk sekali solat, kena bersihkan balik semula. Kes yang sama juga berlaku kepada seorang perempuan yang keluar darah istihadah. Kan, yang biasa kita dengar kan, istihadah kan. Mungkin bukan istihadah, satu lagi masalah keputihan. Ada lendir yang keluar dan berbau. So nak buat macam mana? Kena dibersihkan. Nak bersihkan mana? Tempat yang keluar. Kan, kalau dah katakan dah masuk waktu isyak, kita nak solat, masuklah ke tandas, bersihkan tempat yang keluar najis, kemudian letaklah sapu tangan ataupun tisu, ambil wuduk siap-siap, kemudian terus solat. Habis ustaz, kalau keluar masuk solat, dimaafkan. Tapi kena make sure, kalau lepas solat tu rasa nak terkeluar, cepat-cepatlah pergi tekan dah, jangan duduk ke situ pula, banjir tuan-tuan. Benda ni berlaku? Ya, benda ni berlaku. So ada kes, satu dia bukan sulusil baul, kemudian yang kedua kes darah istihadah. Cuma dalam kes darah istihadah, dia special. Kan, biasanya kalau perempuan keluar darah ni, mana-mana darah yang keluar kecuali istihadah. Kalau puasa, dalam kes istihadah dia kena berpuasa. Tapi dalam kes dia haid, dia nifas, wiladah, dia diberikan cuti. Kan, biasanya orang perempuan dia akan kata apa dia? ABC kan, Allah beri cuti. Ni kenapa tak solat ni? ABC. Kan ABC. Kan, yang kita biasa dengar satu lagi sekarang ni, yang saya dengar tuan-tuan anak murid saya kata, ni kenapa tak solat lagi? Ustaz, BMW. Dia macam tu. Kalau perempuan ABC ni biasa, tapi lelaki cakap BMW ni saya pun risau, aku pula BMW ni.
Ustaz, belum mandi wajib. Berlaku ada juga. So anak-anak muda zaman sekarang dia kreatif, tuan-tuan, kreatif sangat. Tapi itulah, kreatif yang begini sebenarnya salah. Nabi tahu kreatif yang begini salah. Pelik pula, takkan jadi hari belum mandi wajib. Itu soalan dia. Perintah Rasulullah SAW supaya menjuruskan air ke tempat air kencing tersebut adalah dalil yang menunjukkan bahawa air tersebut mempunyai sifat menyucikan. Yang kita dah panjang tadi. Air yang suci dan menyucikan tetapi makruh menggunakannya. Kita dah masuk yang kedua. So yang pertama clear, tuan-tuan. Kita masuk yang kedua, suci lagi menyucikan tetapi makruh digunakan. Air kategori apa ini? Iaitu air yang suci tetapi makruh menggunakannya ialah air panas disebabkan cahaya matahari, ataupun dikenali sebagai air musyammas, kan? Air yang terdedah dalam bekas berkarat di bawah cahaya matahari, kalau ikut setengah riwayat kata di tempat negara yang beriklim panas. Kenapa? Kerana air itu akan terkesan dengan karat-karat yang keluar daripada bekas tersebut. Kenapa makruh digunakan? Kerana dia mendatangkan kesan biologikal kepada kulit kita. Okey, jadi kesan, tuan-tuan. Ia makruh apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama, berlaku negeri yang bercuaca panas. Saya sebut tadi, berlaku di negeri yang bercuaca panas. Yang kedua, air yang diletakkan di dalam bekas yang diperbuat selain daripada emas dan perak, seperti besi, tembaga dan semua galian yang boleh ditempa. Maksudnya kalau emas dan perak, walaupun letak bawah panas, tak apa-apa. Okey. Yang ketiga, air tersebut digunakan pada badan manusia sekalipun mayat, atau pada haiwan yang boleh dihinggapi penyakit sopak seperti kuda. So tidak bagi itu sebab apa, tuan-tuan? Boleh sebabkan penyakit kulit. Kan? Tompok-tompok kan? Tompok-tompok tai unta. Kan? Biasa dengar macam biasa dengar aje. Itulah macam biasa dengar. Okey, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah meriwayatkan pandangan Sayyidina Umar radhiyallahu yang tidak suka mandi dengan air tersebut. Katanya, aku tidak suka air musyammas kerana kesihatan. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah meriwayatkan bahawa air tersebut boleh menyebabkan penyakit sopak. So clear kenapa sebab dia penyakit sopak. Hal yang demikian kerana ketajaman cahaya matahari akan merupakan bau busuk, akan meruapkan bau busuk ke atas permukaan air, dan sekiranya terkena pada badan ketika masih panas, ia boleh memudaratkan dan menyebabkan penyakit sopak. So clear lah kan apa sebab dia. Kat tempat kita berlaku ke? Berlaku juga kan? Tapi taklah bersaratan macam kita berada di kawasan yang beriklim panas. Betul tak? Kalau kat Malaysia paling pun saya rasa 35 darjah. Boleh pernah dia 35 darjah. Kat BD 40 pernah 40. Pernah. Ada lakut sekali 2 kali kan pasal kat PD tepi pantai. Tapi kalau tuan-tuan berada di Saudi, dia cecah sampai 50. Macam tu sampai 50, tuan-tuan. Memang panas. Okay. Sebaliknya kalau kita berada di Mongolia, dia sampai negatif 50 atau balik pula. Macam tu sejuk yang bersangatan menyebabkan segala-galanya akan jadi beku, kan, frost. Okey, kita masuk kepada bahagian yang ketiga, air yang suci tetapi tidak menyucikan. Air yang suci tetapi tidak menyucikan terbahagi kepada 2 bahagian. Pertama, air yang sedikit yang telah digunakan untuk basuhan yang wajib ketika bersuci seperti mandi atau duduk. Maksud dia air yang suci tetapi tidak mencucikan. Yang pertama, air yang sedikit. Sedikit itu maksud dia macam mana? Macam ni, tuan-tuan. Ni contoh yang sedikit dah ni. Kita dah gunakan untuk berwuduk, so bakinya tidak boleh digunakan. Kemudian dalil sucinya sebagaimana hadis Nabi SAW daripada Jabir radhiyallahu berkata, Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun la aqilu fatawadda wa sabba min wudu'ihi alayya. Rasulullah SAW datang menziarahiku ketika aku sakit dan tidak sedar. Lalu baginda berwuduk dan mencurahkan air wuduknya ke atasku. Sekiranya air wuduk itu tidak suci, baginda tidak akan mencurahkannya ke atas Jabir. Itu dia punya dalil dia. Okay? Untung sangatlah kan siapa yang dapat bekas daripada Nabi SAW. Maksudnya air ataupun merasa memakai pakaian Nabi SAW. Dalil air tidak
Dalil air ini tidak menyucikan pula ialah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daim ay ar-rakid wa huwa junubun faqalu ya Aba Hurairah kaifa yaf'alu qal yatanawaluhu tanawulan. Hadis riwayat Muslim, janganlah seseorang daripada kamu mandi dalam air tenang dan tidak mengalir sedangkan dia berjunub. Lalu para sahabat bertanya, wahai Abu Hurairah, bagaimanakah sepatutnya dia lakukan? Jawab Abu Hurairah, cedok dan mandilah dengan air itu. Maksudnya apa? Air yang bertakung, masuk ke dalamnya dengan jumlah yang sedikit, so air itu tidak akan menyucikan. So kalau nak jadikan menyucikan macam mana tuan? Cedok. Contoh macam mana? Air dalam timba. Kalau kita masukkan kepala kita, kaki kita dalam timba, dia tidak akan jadi menyucikan. Tetapi kalau kita cedok, kemudian kita gunakan untuk mandi wajib, maka dia akan suci lagi menyucikan. Kan? Okey, itu contoh yang paling mudah lah untuk kita faham. Hukum berwuduk dalam keadaan tersebut sama dengan hukum mandi kerana kedua-duanya mengandungi tujuan yang sama, iaitu mengangkat hadas. Hadis ini membawa maksud bahawa mandi di dalam air tersebut menyebabkan terkeluar dari sifat yang menyucikan. Sekiranya ia tidak membawa maksud tersebut, Rasulullah SAW tidak akan melarangnya daripada berbuat demikian. Hadis ini difahami untuk air yang sedikit berdasarkan dalil-dalil yang lain. Okey, jadi kalau kita nak gunakan air sedikit bagi tujuan wuduk, cedoklah dia. Ataupun untuk tujuan mengangkat hadas, cedoklah air tersebut. Jangan dicelupkan pakaian kita. Setengah orang ada yang bertanya, bagaimanakah cara membasuh pakaian menggunakan mesin? Kan menggunakan mesin adakah dia suci lagi menyucikan? Mesin kat rumah tu kan, mesin automatik kita. Ada beberapa pandangan yang saya sempat nakal tuan-tuan dan puan, antaranya kaedah yang diajarkan oleh guru kami adalah dengan memasukkan pakaian tersebut di dalam bekas yang kosong, kemudian barulah dimasukkan air. Bukannya kita letak air dulu dan kita celup pakaian. So letak pakaian dulu, barulah air dialirkan masuk. Samalah konsep yang kita baca tadi kan. Ada air yang sedikit untuk menyucikan. Kalau kita celup, air itu tidak jadi suci. Tapi kaedahnya kalau kita letak pakaian, barulah kita jirus air, maka air itu suci dan dia akan menyucikan pakaian yang ada dalam bekas tersebut. Sama kaedahnya kalau kita nak berwuduk, air ada dalam timba. Kalau kita terus rodok air dalam timba tu, dia tidak menyucikan tuan-tuan. So kaedah dia kita kena cedok dia. Kecuali kalau air itu banyak macam yang ada dekat luar, kolah kita besar. So ada perkadaran tertentu yang telah ditetapkan oleh para ulama atas perbincangannya, maka dibenarkan untuk kita berwuduk kan di dalam bekas yang besar, yang tidak akan terkesan pun dengan tiga sifat tadi, bau, warna dan rasa. Bukan sedikit yang banyak. Kan berapa kadarnya? 2 kolah. Sebilangan daripada ulama kata adalah sebanyak 80 tin minyak tanah. Susah nak kira. Tapi ada ukurannya. Nanti kita akan sampai tuan-tuan. Okey, kita akan sampai insya-Allah. Yang kedua, air mutlak yang bercampur dengan suatu benda yang suci yang kebiasaannya boleh dielakkan tetapi tidak boleh dipisahkan setelah bercampur. Seterusnya air tersebut berubah hingga tidak lagi dikatakan air mutlak seperti air teh dan seumpamanya. Air yang suci masukkan dalam teh, masukkan dalamnya teh. Boleh tak kita pisahkan teh dengan air? Tak boleh. So air itu suci tetapi tidak menyucikan. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalau adalah katakan lepas kenduri kan, ada 1 tong air merah kan, air merah 1 tong. Ni nak buat apa ni? Buat mandi? Tak boleh tuan-tuan. Habis nak buat apa? Bungkuslah, buat aiskrim. Esok bawa pergi masjid. Dah bawa pahala tuan-tuan. Ataupun untuk minum. Dia tidak menyucikan. Dia suci tapi tidak menyucikan. Suci tapi tidak boleh digunakan untuk berwuduk. Suci tidak boleh digunakan untuk membasuh pakaian. Tak boleh. Tapi sifatnya boleh diminum? Boleh. Tak ada masalah. Okey? Dan sifatnya tidak boleh dipisahkan. Maksudnya kalau air merah, kita tak boleh pula nak pisahkan warna ros merah itu dengan air tersebut. Kena buat penyulingan pula tuan-tuan pisahkan. Pasal nak pisahkan merah dengan tu, buat suling. Tak jadi juga kan. Dia tak jadi macam tu.
Jika benda suci yang bercampur tersebut bersama dengan sifat air pada rasa, bau dan warna, seperti air bunga mawar yang telah hilang sifatnya, ia hendaklah dibandingkan dengan kadar bahan lain yang mempunyai Ia hendaklah dibandingkan dengan kadar bahan lain yang mempunyai perbezaan sifat sederhana seperti jus delima untuk menentukan aspek perubahan rasa. Jika anggur untuk menentukan aspek perubahan warna dan rumpai untuk menentukan aspek perubahan bau. Sekiranya diandaikan berlaku perubahan disebabkan percampuran tersebut, maka ia menjadi air yang suci tetapi tidak menyucikan lagi. Hal ini kerana ketika itu ia tidak lagi dinamakan sebagai air mutlak, sedangkan syarat mensyaratkan air yang dibuat bersuci adalah air mutlak. Nak cerita keadaan-keadaan tertentu kan, kalau kita campur dengan air mawar, dia jadi air mawar suci? Suci. Menyucikan? Tidak. Kan kita campur dengan pewarna, warna kuning, orange jadinya kan? Suci tapi tidak menyucikan. Begitu juga keadaannya, kita campur dengan gula kan, kita campur dengan pandan, dia suci tetapi tidak menyucikan. Poinnya suci tetapi tidak menyucikan. Boleh digunakan untuk minum? Boleh, tak ada masalah tuan-tuan. Tapi untuk berwuduk tak boleh. Walaupun banyak satu kala ustaz, ya. So nak buat macam mana? Buatlah kaedah tadi. Bungkus hantarlah kepada jiran-jiran, ataupun bungkus masuk dalam peti ais, buatlah aiskrim, esok kita makan sama-sama. Yang tu tak ada masalah, yang tu okey. Okey, dan terakhir air mutanajis. Laju mula ni, laju. 4 boleh habis, hebat ni. Okey, ini simple ya. Air mutanajis ialah air yang jatuh najis ke dalamnya. Air ini terbahagi kepada 2 bahagian. Okey. Yang pertama, air yang sedikit, iaitu kurang daripada 2 kolah. Kemudian air ini menjadi najis kerana terjatuh najis ke dalamnya walaupun sedikit dan tidak berubah sifat-sifatnya dari segi warna, bau dan rasa. Kan? Kalau seketul tai cicak jatuh kat kolah kita tu, tak berubah tuan-tuan. Tapi kalau tai lembu, confirm. Setidak-tidaknya warna hijau. Kalau warna hijau, maksudnya dia jadi air mutanajis. Okey. 2 kulah ialah 500 kati Baghdad bersamaan 192.857 kg atau 1/4 hasta padu. Dapat ukurannya? Dapat. Tu dia. 192 tak ingat 857 macam ni lah, 193 kg tuan-tuan kalau nak ditimbang dia. Okey. Kat sini ada lagi dari segi sukatan adalah 10 tin. Ada pendapat mengatakan 15 tin ataupun 270 liter. Itu merupakan kadar bagi air jumlahnya 2 kolah. Bolehlah kita buat anggaran Maksudnya kalau kat rumah kita nak buat kolah kan, kita nak gunakan kolah itu untuk berwuduk, untuk mandi dan sebagainya tuan-tuan, buatlah lebih besar daripada kadar yang dinyatakan. Paling minima adalah sebanyak 15 tin minyak tanah ataupun 270 liter air. Besar tak besar? Tak besar sangat tuan-tuan Kalau ikut kat sini, satu suku hasta padu. Satu suku hasta, satu suku. Besar ni lebih kurang besar meja ni lah kan, lebih kurang meja ni dah boleh lah tuan-tuan. Taklah besar sangat taklah besar sangat maksud dia. So bolehlah buat nanti kalau kat rumah ada tak mandi, isi air penuh-penuh, bolehlah kita masuk dalam tu. Tapi make sure kalau kita mandi-mandi dalam tu tak berubah sifat air. Kalau kita gosok air jadi hitam, berubah sifat, out tuan-tuan macam tu pula. So kena tengok juga kan, maksudnya kena mandi selalu, betul tak? Kalau tak, nanti memang dia akan berubah sifat air. Wallahu a'lam bissawab. Kita dah sampai kepada perbincangan kita yang terakhir, iaitu air mutanajis. Yang satu tadi jumlah air yang sedikit, yang dua jumlah air yang banyak dan tidak berubah sifat air. Yang tu tak ada masalah, boleh digunakan. So kita dah habis cover tentang bahagian air. Ada 4 tadi. Yang pertama suci lagi menyucikan, kedua suci lagi menyucikan tetapi makruh digunakan, yang ketiga suci tetapi tidak menyucikan, yang keempat air mutanajis. So yang ini adalah ulangan daripada ilmu yang kita pembelajaran yang kita telah pun belajar daripada zaman sekolah pondok dulu tuan-tuan dalam pondok zaman kita kecil, kita ulang. Kenapa kita ulang? Yang inilah paling dekat dengan kita, paling dekat sekali dengan kita, yang ni paling dekat sekali.
Buka air, tengok air warna coklat ni macam mana ni, suci ke tak suci? Kena balik semula tengok dia punya kaedah tadi. Kan jangan pula bila buka, lah air ni tak suci ni, macam mana nak wudu? Tak ada masalah pun untuk wudu, boleh. Kerana dia suci, lagi menyucikan. Okey, wallahu alam bisawab. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma rzuqna mutaba'ata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa 'amalan salihan maqbulan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih atas perhatian. Ampun maaf atas kesalahan kesilapan. Jumpa lagi insya-Allah dalam pertemuan kita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.